Hai, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan kejang kaki, ataupun lebih umum kita akan discuss mengenai krem otot. Kita akan bincangkan mengenai punca dan rawatan kepada kejang kaki ini. Jom kita saksikan. Kejang kaki ini saya rasa semua orang pernah mengalami kejang kaki, at least sekali dalam seumur hidup. Dan kebiasaannya, kejang otot ini berlaku paling common iaitu di bahagian betis. Dan kalau kena benda ini, pesakit mungkin terasa sangat sakit dan sampaikan terduduk untuk menahan sakit tersebut. Antara bahagian lain yang mungkin berlaku selain betis ialah seperti dekat leher, abdomen, tapak kaki dan juga dekat tangan. Dan ia juga boleh berlaku semasa individu itu tidur. Kejadian ini biasa berlaku sekiranya seseorang itu melakukan aktiviti pada bahagian siang hari, dan kejang itu boleh berlaku pada malam hari. Terdapat beberapa punca kenapa seseorang itu boleh berlakunya kejang kaki. Yang pertama iaitu mengenai dehydration ataupun dehidrasi. Contoh semasa individu itu muntah-muntah ataupun cirit-birit. Bila berlaku keadaan ini, badan akan kehilangan mineral. Mineral sangat penting kepada otot untuk menjalankan fungsi tertentu. Oleh itu, bila kehilangan mineral ini berlaku, ia akan mengganggu keseimbangan otot pesakit. Dan bila berterusan macam ni, ia akan menyebabkan otot itu akan senang untuk kejang. Punca kedua yang boleh kita consider juga iaitu seperti berlakunya masalah peredaran darah di bahagian tersebut. Contohnya berlaku apabila kita duduk dan kaki itu terlipat. Bila ini berlaku, peredaran darah di bahagian kaki akan tersekat dan contohnya oksigen dan bahan-bahan lain untuk keperluan otot itu terganggu ataupun tersekat. Seterusnya, ini semua akan menyebabkan fungsi otot itu terganggu dan otot itu akan krem ataupun kejang. Selain disebabkan oleh kaki terlipat, iaitu disebabkan posisi, antara penyakit yang boleh menyebabkan kejang otot ialah seperti diabetik ataupun penyakit darah tinggi. Diabetik dan hipertensi ini akan menyebabkan gangguan kepada peredaran darah, dan kedua penyakit ini mungkin akan menyebabkan senangnya berlaku kejang otot. Punca ketiga kenapa berlakunya kejang kaki ialah berkenaan senaman yang berlebihan. Kalau kita tengok, seseorang yang melakukan senaman yang banyak akan menyebabkan cepat berpeluh. Bila peluh terlampau banyak, ia akan menyebabkan garam mineral itu hilang melalui peluh. Dan bila garam mineral ini hilang, macam saya cakap tadi, ia akan menyebabkan senangnya berlaku kejang otot. Yang keempat, iaitu mengenai otot yang tercedera. Bila berlaku otot tercedera ini, ia akan menyebabkan efek kepada saraf dan kaki akan senang untuk krem dan juga kejang. Antara punca-punca lain yang boleh menyebabkan kejang yang kaki ialah seperti pregnancy, iaitu hamil, hypothyroidism dan juga penyakit buah pinggang yang kronik. Iklan sekejap. Kalau anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan button subscribe di bawah. Terima kasih. Jadi, bagaimanakah kita nak stopkan kejang kaki yang telah berlaku tadi? Rawatan awal kepada kejang kaki ialah meregangkan otot yang terlibat. Contoh saya ambil di bahagian betis. Sekiranya berlaku kejang di bahagian tersebut, regangkan atau stretchkan di bahagian tersebut, stretchkan betis itu tadi dan tarik tapak kaki ke atas. Bila kita buat benda ini, insya-Allah pengaliran darah dan akan menyebabkan masa itu relax dan kejang itu akan beransur-ansur surut. Rawatan kedua ialah gantikan balik mineral yang hilang tadi. Contoh kita dah discuss sebelum ini mengenai dehydration akan menyebabkan kehilangan garam dan mineral. Jadi oleh itu, antara rawatan yang kita boleh lakukan ialah seperti mengambil air garam. Biasanya di klinik ada satu ubat tu kita namakan sebagai ORS, iaitu Oral Rehydration Salt. Dengan mengambil ubat ini iaitu ORS, insya-Allah yang mineral yang hilang tadi boleh digantikan balik.
Seterusnya, boleh juga aplikasikan ais ke tempat yang kram tadi. Benda ini akan mengurangkan efek seperti sakit di bahagian tersebut. Sekiranya masih lagi sakit selepas terkena kejang kaki, biasanya doktor akan bagi ubat tahan sakit untuk melegakan kesakitan tersebut. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil untuk mengelakkan berlakunya kejang kaki, yang pertamanya, air mesti cukup. Benda ini penting untuk mengelakkan dehydration. Yang kedua, pastikan mineral ini cukup dalam badan. Contohnya, seseorang individu yang menyertai maraton, iaitu lari sebanyak 40 atau 42 km. Kebiasaannya pelari ini tadi akan mengambil suplemen iaitu salt dalam bentuk chewable tablet. Jadi benda ini akan mengurangkan risiko untuk berlakunya kejang kaki. Dan selain itu, sekiranya buat senaman, lakukan senaman itu secara berperingkat. Jangan terlampau drastik sangat dan jangan terlampau berlebihan. Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa benda ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan button like dan subscribe di bawah. Last sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.